Hai, selamat datang ke channel Cikgu Ko. Jadi hari ini kita sambung matematik tingkatan 4, praktis kendili 8.1b ya. Jadi kalau kamu suka video Cikgu Ko, jangan lupa subscribe channel Cikgu Ko, like dan share video Cikgu Ko, dan buka loceng di tepi ya. Jadi ya, buka buku teks muka surat 218, praktis kendili 8.1b. Jadi kita tengok soalan 1, tata di bawah menunjukkan jisim dalam KG bagi dua kumpulan pelajar. Jadi mengikut tata ini ada kumpulan A dan kumpulan B ya. Jadi ini adalah tata jisim yang mereka sudah kumpul lah. Lukis plot tata dan daun untuk mempamerkan taburan jisim bagi dua kumpulan murid tersebut. Berikan komen anda berkenaan taburan jisim dua kumpulan murid ini. Jadi video lepas cikgu sudah bincang macam mana lukisan blok badan dan daun berdasarkan dua set tata yang berlainan. Jadi kamu boleh rujuk contoh blok badan dan daun berdasarkan dua set tata yang berlainan pada muka surat 216. Dan video lepas cikgu sudah cakap di sini merujuk kepada nilai bulu yang itu badan, dan di sebelah kiri dan kanan merujuk kepada daun yang itu nilai sah bagi dua set tata yang berlainan. Maksudnya jawapan soalan 1 tadi ikut contoh jawapan inilah. Pada awal yang kamu boleh lukis dua garis ini yang merujuk kepada badan, maksudnya merujuk kepada nilai bulu di sini. Jadi kita tengok dua set tata ini, apakah nilai bulu mereka. Jadi kita tengok kumpulan A dulu. Jadi ada 5, ada 4, ada 6, ada 7, ada 8. Dan cikgu Ko hanya nampak nilai terkecil ialah 4 dan nilai terbesar ialah 8 lah. Jadi kita sembang lagi bagi kumpulan B. Ada 7, ada 5, ada 4, ada 8 dan ada 6. Dan sama juga di sini cikgu hanya nampak nilai terkecil ialah 4 dan nilai terbesar ialah 8 lah. Maksudnya kedua-dua nilai bulu bagi kumpulan A dan B adalah sama lah. Iaitu dari 4, 5, 6, 7 sampai 8. Maksudnya di sini kamu boleh letak 4, 5, 6, 7 dan 8 merujuk blok badan di sini nilai bulu. Dan di sebelah kiri dan kanan merujuk kepada nilai sah ataupun blok daun mengikut dua set tata yang berlainan. Jadi di sebelah kiri cikgu letak nilai sah bagi kumpulan A lah. Manakala di sebelah kanan cikgu letak nilai sah bagi kumpulan B. Kamu boleh tulis macam inilah. Dan kita tengok kumpulan A dulu. Jadi bagi kumpulan A kamu tengok nilai bulu 4. Jadi ada berapa nilai sah dia? 44. Jadi kamu boleh tulis di sini dulu 4, 47, 46, lepas itu 41, 45 dan 49. Maksudnya nilai sah bagi 40 ada 4, 7, 6, 1, 5, 9. Pada video yang lepas, cikgu sudah cakap nilai sah mereka ataupun daun mereka mesti susun dari nilai terkecil sehingga nilai yang terbesar. Maksudnya di sini kamu letak 1, 4, 5, 7 dan 9. Dan mesti disusun dari unit terkecil sehingga unit yang terbesar. Jadi sama cara buat untuk 50 juga. Jadi di sini ada 58, 54. Dan nilai bulu 4 ada 2, ada nampak. Jadi maksudnya kamu kena tulis 4 2 kali Dan 53. Lepas itu 52. 56. 50. 52 lagi. Jadi 8 nilai sah di sini bagi 50. Ingat kamu tulis nilai sah dia dari unit terkecil sehingga unit terbesar. Jadi unit terkecil ialah 0. Diikuti dengan 2. Ada 2 nilai sah di sini, betul? Lepas itu 3, lepas itu 4. Di sini ada 2 nilai sah 4. Jadi kena tulis 2 kali. Lepas itu 6 dan terakhir ialah 8. Jadi inilah jawapan bagi kumpulan A nilai bulu. Jadi sama cara buat untuk kumpulan A bagi nilai 60, 70 dan 80 lah. Jadi kamu boleh coba buat sendiri. Dan sekarang kita tengok kumpulan B. Jadi kumpulan B cikgu coba ambil 70 boleh. Jadi pertama ada 72. Lepas itu 78, 76. Dan 70 ada 2. Dan 76 lagi. 75. Jadi maksudnya ini ialah nilai sah bagi 70. Dan ingat, cikgu tadi sudah cakap, kamu mesti susun nilai sah ini dari unit terkecil sehingga unit terbesar. Di sini kamu bermula dengan nilai yang terkecil, yaitu 0 ada 2. Lepas itu diikuti dengan 2. Lepas itu 5. Lepas itu 6 ada 2. Jadi kamu kena tulis 2 kali. Lepas itu 8. Jadi ini adalah jawapan daun bagi 70 bagi kumpulan B Seterusnya kita tengok 80 boleh. Jadi 80 ada nampak 83. Lepas itu 82.
Dan di sini ada 83 dan 84. Jadi kamu sini boleh tulis 3 dan 4 oh. Maksudnya hanya 4 nilai sah saja bagi 80 ah. Jadi seperti biasa dari nilai terkecil tulis sehingga nilai terbesar. Maksudnya di sini kamu bermula dari 2. Nilai sah bagi 3 ada 2 oh. Dan lepas itu 4. Dan inilah jawapan daun bagi 80 bagi kumpulan B ya. Dan 4, 5, 6 kamu sini boleh cuba sendiri cari jawapan. Jadi inilah jawapan akhir nilai-nilai sah ataupun daun-daun bagi kumpulan A dan B lah. Jadi kamu boleh postkan video ini, kamu boleh buat semakan lah sama ada jawapan kamu sama dengan cikgu core atau tidak. Dan kalau ada kesilapan, kamu boleh komen di bawah video ini. Seterusnya kita tengok apakah soalan yang ditanya oleh soalan ini. Berikan komen anda berkenaan taburan jisim dua kumpulan murid ini. Kalau mengikut blok badan dan daun yang kamu lukis, kamu dapati bahawa kumpulan A kebanyakan jisim murid ialah di antara 60 sampai 69 betul. Manakala bagi kumpulan B, kebanyakan jisim murid ialah di antara 50 sampai 59. Maksudnya di sini boleh menunjukkan bahawa kebanyakan jisim murid dalam kumpulan A adalah lebih besar berbanding dengan jisim murid di kumpulan B, betul? Jadi kamu boleh beri komen jawapan macam ini. Secara umumnya, jisim murid dalam kumpulan A adalah lebih besar berbanding dengan jisim murid di kumpulan B. Jadi inilah jawapan bagi soalan 1. Seterusnya kita tengok soalan 2. Tata di bawah menunjukkan markah geografi yang dibuat oleh sekumpulan 25 orang murid dalam 2 ujian bulanan. Jadi markah ujian yang dikumpul pada bulan April dan juga markah yang dikumpul pada bulan Mei. Lukis 2 blok titik, jadi kata kunci di sini, dia nak kamu lukis blok titik dengan menggunakan skala yang sama untuk melihat pembezaan taburan markah bagi 2 ujian berkenaan. Berikan komen anda berkenaan dengan pencapaian kumpulan murid bagi 2 ujian ini. Dalam video lepas, cikgu Ko pun sudah bincang macam mana nak lukis 2 blok titik bagi 2 set data yang berlainan. Jadi biasanya kita letak lajur adalah skala yang sama supaya kamu senang buat bandingan. Dan untuk menentukan skala, jadi kamu kena tengok apakah unit yang terkecil dan unit terbesar pada satu set data. Jadi kita tengok April dulu. Dan unit terkecil yang cikgu Ko nampak ialah 35. Dan unit terbesar yang cikgu Ko nampak ialah 69 untuk ujian bulan April. Lepas tu bagi ujian bulan Mei, cikgu nampak unit yang terkecil ialah 39. Dan unit tertinggi yang cikgu nampak ialah 63. Betul? Jadi selepas kamu buat bandingan di antara unit terkecil dengan unit tertinggi bagi 2 set data ini, maksudnya kamu boleh bermula dengan skala yang paling kecil ialah 35, lepas tu sampai 70 lah, lebih senang kan? Maksudnya kamu boleh pakai sifir 5 untuk skala dia. Jadi pertama kamu keluarkan kertas graf kamu, bagi luar sikit di atas supaya senang kamu plotkan titik hitam di atas nanti. Lepas tu lukis garis lurus. Lepas tu di garis yang kamu lukis ini, kamu beri skala dia. Dan tadi cikgu sudah cakap nilai yang paling kecil ialah 35. Lepas tu selang 10 petak ini dan di sini kita letak 40. Kita pakai sifir 5 lah. Dan sini ialah 45. Dan sini ialah 50. Dan sini ialah 55. Sini ialah 60. Dan sini ialah 65. Dan nilai yang terbesar ialah 70. Dan plot titik ini ialah untuk markah bagi ujian bulan April. Jadi sekarang kamu boleh plotkan titik hitam. Kamu plot satu demi satu lah. Pertama 35. Jadi kamu selang 5 petak kecil. Plot satu titik hitam di sini. Selepas kamu plot, kamu buat tanda lah betul. Okay? Supaya ingatkan ini kamu sudah plot sudah. Supaya kamu tidak plot lebih ataupun kurang. Jadi seterusnya 65. Jadi kamu cari 65 ialah di sini betul. Okay, plot satu titik hitam. Okay, tikkan kamu sudah plot di sini. Dan seterusnya 46. Okay, 46 di mana? Sini ialah 45 betul. Dan sini ialah 10 petak. Kalau 10 petak dan beza dia ialah 5 betul. Kalau pembeza mereka ialah 5, maksudnya 2 petak kecil mewakili 1. Cikgu ulang sekali lagi. 2 petak kecil mewakili 1. Maksudnya 45, 46 di sini sebab 2 petak kan mewakili 1. Jadi 46 di sini kamu plotkan satu titik hitam. Jadi kamu tikkan 46 sudah. Selepas itu 54. Jadi 54 kamu ambil 55 di sini Jadi pergi ke depan bukan pergi ke belakang. Sebab pergi ke belakang ini adalah 56. Jadi pergi ke depan ini adalah 54. Ingat 2 petak kecil mewakili 1. Maksudnya 55 tolak 1 menjadi 54 di sinilah. Jadi 54 di sini plotkan satu titik hitam di sini
Seterusnya 50. 50 ialah di sinilah blokkan titik hitam. Dan 56. Okey, 56 tadi kita sudah kirakan. Ialah di sini 55. Lepas tu 56. Jadi 56 blokkan titik hitam. 51. Okey, 51 ialah di sini 50. Lepas tu dua petak kecil 51. Jadi 51 sini kamu blokkan satu titik hitam. 61. Okey, 60. Jadi dua petak kecil 1. Jadi 61 di sini. Blokkan titik hitam. Lepas tu di 50. 50 tadi sudah blok satu titik hitam, betul? Jadi ini ialah 50 yang kali yang kedua lah. Maksudnya kamu selang 5 petak kecil lagi, blokkan satu titik hitam di atas ini menunjukkan dia ada dua orang murid di sini mendapat markah 50. Lepas itu 69. Jadi 69 kamu mengambil di sini 70 tolak 1. Jadi 69 di sini. Blokkan satu titik hitam. 42. Jadi 42 kamu mengambil kira di sini 40. Selepas dua petak, ini menjadi 41. Selepas dua petak lagi, ini menjadi 42. Jadi 42 ini kamu blokkan titik hitam. Okey, seterusnya 58. Ini ialah 60 kan. Pergi dua petak ke depan, ini ialah 59, betul? Pergi dua petak ke depan lagi, ini ialah 58. Jadi 58 ini kamu blokkan satu titik hitam. Seterusnya 46. Jadi 46 ialah di sini tadi sudah ada satu blok titik hitam, betul? Jadi selang 5 petak ke atas, blokkan satu titik hitam lagi. Seterusnya 41, 40, 2 petak, 41. Jadi di 41 ini, blokkan satu titik hitam. 57. Jadi 57 kamu boleh ambil kira dari 55 lah. Jadi 2 petak, 56. 2 petak lagi, 57. Jadi 57 di sini kamu blokkan satu titik hitam. Seterusnya 56. Jadi tadi kita sudah kira dari 55 kan. Jadi 55, 56 di sini. Sudah ada satu blok titik hitam. Jadi selang 5 petak lagi, blokkan satu titik hitam lagi di atas sini. Jadi seterusnya 42. Jadi 40, 41, 42. Sama juga sudah ada satu titik hitam. Jadi selang 5 titik lagi, blokkan satu titik hitam di atas ini. Jadi 42 sudah. Jadi seterusnya 48. Jadi 48 kamu boleh ambil kira dari 50 lah. Jadi 50, 2 petak ke depan, 49. 2 petak ke depan lagi, jadi 48 di sini. Jadi di sini ialah 48. 3, 48, 50. Jadi 50 sini sudah ada 2 titik hitam, betul? Jadi kamu selang 5 petak ke atas, blokkan titik yang ketiga. Jadi 51. Sama juga sini 50, 51 di sini sudah ada satu titik hitam. Jadi selang 5 petak ke atas, blokkan titik yang kedua untuk 51. Jadi 48 sama juga 50, 49, 48 sudah ada satu titik hitam. Jadi selang 5 petak ke atas, blokkan titik yang kedua untuk 48. 60. Jadi 60 di sini blokkan satu titik hitam. Okey, 60 sudah. Seterusnya 62. Jadi di sini 60, 61, 2 petak lagi 62. Jadi di sini kamu blokkan satu titik hitam. 55. Okey, di 55 sini sangat senang. Jadi blokkan satu titik hitam. Yang terakhir 50. Jadi di 50 di sini sudah ada 3 titik hitam. Maksudnya kamu selang lagi 5 petak ke atas, blokkan titik yang keempat. Jadi soal lengkapnya blok titik ini untuk ujian bulan April. Jadi kamu buat langkah yang sama untuk ujian bulan Mei lah. Okey, jadi ini adalah blok titik bagi ujian bulan Mei. Sebelum kamu blokkan titik hitam, cikgu tadi sudah cakap, kamu mesti lukis skala yang sama mengikut lajur yang sama. Okey, supaya kamu senang buat bandingan nanti. Sebab itu kenapa tadi langkah pertama kita kena tentukan nilai minimum dengan nilai maksimum bagi dua set data yang berlainan. Tujuan ialah untuk menentukan skala yang sama bagi kedua-dua set data lah. Seterusnya kamu guna langkah yang sama lah, okay, untuk blokkan titik hitam di sini. Menggunakan kaedah yang cikgu tadi ajar lah. Jadi inilah jawapan blok titik bagi markah ujian bulan Mei lah. Dan kamu boleh postkan video dan buat semakan sama ada jawapan kamu sama dengan cikgu atau tidak. Dan kalau ada kesiapan kamu boleh buat komen di bawah video ini. Jadi kita tengok balik lagi soalan. Berikan komen anda berkenaan dengan pencapaian kumpulan murid bagi dua ujian ini. Maksudnya kamu kena buat bandingan blok titik bagi dua ujian inilah. Jadi kalau kamu buat perhatikan bagi dua blok titik ini, iaitu markah ujian bulan April dengan markah ujian bulan Mei, kamu dapati bahawa nilai terkecil dengan nilai terbesar mereka tidak sama, betul? Kalau kamu nak buat bandingan tentang nilai terkecil dan nilai terbesar mereka, kata kunci adalah seragam. Maksudnya seragam bagi markah ujian bulan Mei adalah lebih kecil berbanding dengan seragam ujian bulan April. Sebab nilai markah terbesar dengan nilai markah terkecil bagi ujian bulan Mei adalah lebih kecil berbanding dengan markah nilai tertinggi dengan nilai markah terendah bagi ujian bulan April. Jadi kamu boleh beri komen macam inilah. Jadi cikgu tulis komen di sini. Seragam adalah lebih kecil bagi ujian bulan Mei lah.
Jadi ini adalah jawaban untuk soalan 2. Oke, seterusnya kita tengok soalan 3. Data di bawah menunjukkan size kasus yang dipakai oleh 20 orang murid dalam 2 kelas yang berbeza. Jadi data yang diberi ialah 2 kelas yang berbeza. Di sebelah kiri ialah kelas bawah dan di sebelah kanan ialah kelas teratas ya. Jadi soalan A, bina 2 blok titik dengan menggunakan skala yang sama. Jadi sama juga dengan soalan 2 tadi ya. Kita tentukan nilai terkecil dengan nilai yang terbesar dulu. Jadi bagi kelas bawah, cikgu nampak nilai yang terkecil ialah 6.0 betul. Dan nilai terbesar ialah 12.5. Dan bagi kelas teratas ya, nilai yang terkecil yang cikgu nampak ialah 8.5. Dan nilai yang terbesar yang cikgu nampak ialah 11. Jadi seterusnya kita nak tentukan skala yang sama bagi 2 set data ini. Maksudnya kita boleh mula lukis dari skala 6 iaitu nilai yang terkecil sampai ke skala 13. Sebab kalau kita sampai 12.5 ada lebih susah sikit lah. Jadi kita tentukan skala yang paling besar ialah 13. Jadi pertama sama juga lukis garis lurus dulu. Jadi kita boleh mula dengan nilai skala yang paling kecil yang tadi kita sudah tentukan. Kita boleh bermula dengan 6.0 betul. Lepas itu selang 10 petak kecil. Jadi inilah 7.0. Selang 10 petak yang kecil lagi ini 8.0. Dan seterusnya 9.0, 10.0, 11.0, 12.0 dan terakhir ialah 13.0. Jadi ini ialah blok titik lah bagi kelas bawah. Jadi seperti soalan 2 tadi ya. Cikgu tolong kamu blokkan kelas bawah dulu. Lepas tu kamu cuba jawab sendiri ya bagi blok titik kelas terandai di sini ya. Jadi maklumat pertama 8.0 sangat senang kan. Jadi kamu cari ya 8.0 selang 5 petak blokkan satu titik ya. Jadi kamu coba tikkan maklumat yang kamu sudah blok. Jadi 6.5. Jadi 6.5 ialah di mana? Jadi antara mereka ialah selang 10 petak betul. Dan pembeza mereka ialah 1 unit. Maksudnya 1 petak mewakili 0.1 ya. Cikgu ulang sekali lagi. Di sini mereka selang 10 petak yang kecil. Dan pembezaan nilai mereka ialah 1 unit. Maksudnya 1 petak mewakili 0.1 ya. Jadi maksudnya ini ialah 6. Jadi ini ialah 6.1, 6.2, 6.3, 6.4 dan 6.5 ialah di sini yo. Jadi di 6.5 sini kamu blokkan satu titik hitam. Okey, tikkan 6.5. Jadi seterusnya 7.0 dan 8.0. Jadi kita boleh terus blokkan dua titik ini ya, sebab dia senang kan. Jadi di 7.0 sini kamu blokkan satu titik hitam. Jadi di 8.0 sini sudah ada satu titik hitam betul. Maksudnya kamu kena selang 5 petak ke atas ini blokkan titik yang kedua. Seterusnya kita coba titikkan 8.0 dengan 6.0 sebab dia lebih senang kan. Jadi sama juga di 8.0 di sini selang 5 petak ke atas diblokkan titik yang ketiga. Lepas itu di 6.0 sini blokkan satu titik hitam. Okey, seterusnya kita tengok 7.5. Jadi 7 di sini, 7.1, 7.2, 7.3, 7.4 dan 7.5 di sini yo. Diblokkan satu titik hitam. Seterusnya ialah 10.5. Jadi kamu boleh ambil skala 10 dulu ah. Satu petak mewakili 0.1. Jadi di sini ialah 10.1, 10.2, 10.3, 10.4 dan 10.5 di sini yo. Jadi di sini kamu blokkan satu titik hitam. Jadi seterusnya ialah 12.5 iaitu nilai yang terbesar. Jadi kamu boleh kira mula dari 12. 12.1, 12.2, 12.3, 12.4 dan 12.5. Di sini kamu blokkan satu titik hitam. Okey, seterusnya 8.0 ah. Jadi 8.0 sudah ada 3 titik hitam. Jadi selang 5 petak ke atas blokkan titik yang keempat. Seterusnya 10.5 dan 7.5 kita coba titikkan kedua-dua ini sekaligus. Jadi pertama kita tengok 10.5 tadi kita sudah kirakan ini adalah 10.5. Jadi sama juga selang 5 petak ke atas blokkan titik yang kedua. Sama juga 7.5 tadi kita pun sudah kira ini adalah titik pertama kan. Jadi selang 5 petak ke atas blokkan titik yang kedua. Dan di sini juga sama 7.5 dan 11. Jadi kita coba blokkan dua titik ini. Jadi 7.5 tadi kita sudah kira ialah di sini betul. Dia sudah ada dua titik hitam. Jadi kamu selang 5 petak ke atas blokkan titik yang ketiga. Jadi seterusnya ialah 11 di sini blokkan titik. Seterusnya 8.0 dan 6.5. 8.0 sudah ada 4 titik hitam. Jadi selang 5 petak ke atas lagi blokkan titik yang kelima. Jadi seterusnya 6.5 tadi kita sudah kira ialah di sini. Dia sudah ada titik hitam. Jadi selang 5 petak ke atas blokkan titik yang kedua.
Oke, seterusnya 8.0 dengan 8,5. Jadi 8.0 sudah ada 5 titik hitam. Jadi setelah 5 peta ke atas lagi, plotkan titik hitam yang ke-6. Dan 8,5, kamu boleh kira dari 8. 8,1, 8,2, 8,3, 8,4, dan 8,5 di sini. Plotkan satu titik hitam di sini ya. Jadi dua titik yang terakhir, 7.0 dengan 6,5. Jadi 7.0 di sini sudah ada titik hitam. Jadi setelah 5 peta ke atas, plotkan titik yang kedua. Dan 6,5 di sini sudah ada dua titik hitam. Jadi kamu setelah 5 peta ke atas, plotkan titik yang ketiga. Jadi inilah jawapan bagi plot titik kelas bawah. Jadi inilah skala plot titik bagi kelas teratas. Dan ingat skala dia mesti sama dengan skala bagi kelas bawah. Mesti ikut lajur yang sama di sini. Dan cara dia plotkan titik hitam adalah sama dengan cara yang tadi cikgu sudah buat untuk kamu lah bagi kelas bawah. Jadi kamu coba buat sendiri dan seterusnya kita boleh semak jawapan bersama-sama lah. Oke, jadi inilah jawapan plot titik bagi kelas teratas. Jadi kamu boleh postkan video ini buat semakan sama ada jawapan kamu sama dengan jawapan cikgu Ko atau tidak. Jadi jawapan 3A sudah lengkap lah. Seterusnya kita tengok soalan 3B. Bandingkan kedua-dua plot titik yang diperoleh daripada A. Jadi biasanya kalau soalan ada dua set data yang berlainan, dia memang garanti 100% akan suruh kamu bandingkan dua set data itu. Jadi kalau kamu perhatikan dua plot data yang tadi kamu lukis, bagi kelas marah, you tengok taburan saiz kasut dia lebih meluas, betul? Lebih ke kiri dan ke kanan. Tapi taburan saiz kasut bagi kelas teratas dia lebih tertumpul di tengah-tengah. Ada nampak? Jadi ini adalah pembezaan mereka lah. Jadi inilah jawapan yang kamu boleh tulis. Saiz kasut murid dari kelas bawah ditabur lebih luas berbanding dengan kelas teratas. Oke, seterusnya ada soalan lagi di belakang. Kelas manakah yang mempunyai beza saiz kasut yang lebih besar? Beza saiz kasut yang lebih besar. Maksudnya pembezaan nilai terbesar dengan nilai yang terkecil. Betul? Jadi kamu boleh perhatikan plot titik bagi kelas bawah dulu. Jadi nilai terkecil ialah 6,0 dan nilai terbesar ialah 12,5. Jadi kamu boleh cuba tolak lah. 12,5 tolak dengan 6,0. Jadi kamu boleh tekan kalkulator. Jadi 12,5 tolak dengan 6. Jawapan ialah 13,2 dan kamu boleh tekan perpuluhan. Jawapan ialah 6,5. Maksudnya pembezaan nilai terbesar dengan nilai yang terkecil bagi kelas bawah ialah 6,5. Dan kamu tengok balik lagi plot titik bagi kelas teratas. Nilai terkecil ialah 8,5, betul? Dan nilai terbesar ialah 11. Kamu boleh tulis di sini 11.0 tolak dengan 8,5. Kamu boleh tekan kalkulator 11 tolak dengan 8,5. Jadi jawapan ialah 5/2. Jadi kamu boleh tekan perpuluhan, jawapan ialah 2,5. Maksudnya nilai terbesar dengan nilai yang terkecil bagi kelas teratas ialah 2,5. Jadi kamu bandingkan nilai jawapan pembezaan bagi kelas teratas dengan kelas bawah. Jadi jawapan sangat jelas menunjukkan bahawa pembezaan saiz kasut adalah lebih besar bagi kelas bawah. Jadi kamu boleh tulis jawapan macam ini. Kelas bawah mempunyai beza saiz kasut yang lebih besar lah. Dan soalan ada minta justifikasi anda. Jadi jawapan justifikasi ialah pengiraan tadilah yang cikgu sudah tunjuk tadi. Jadi kamu boleh tulis beza saiz kasut kelas bawah adalah sama dengan 12,5 tolak dengan 6 sama dengan 6,5. Dan manakala beza saiz kasut bagi kelas teratas adalah sama dengan 11 tolak dengan 8,5 sama dengan 2,5. Jadi inilah jawapan bagi justifikasi kamu lah. Jadi cikgu nak tegaskan apa maksudnya justifikasi. Justifikasi ini merujuk kepada alasan kamu ataupun pengiraan kamu secara logik dan munasabah. Jadi inilah jawapan untuk soalan 3 lah. Jadi video ini sampai sini saja. Kalau kamu suka video cikgu Ko, boleh subscribe channel cikgu Ko, like dan share video cikgu Ko, dan jangan lupa buka lonceng di tepi. Kita jumpa lagi pada video yang seterusnya. Oke, bye-bye.